Okay, Assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Kembali lagi dalam video bersama aku Syari Izzuan. Dalam seminggu dua ni aku rasa aku macam aku should do something dengan aku punya YouTube. So sebab tu aku buat comeback dalam tahun 2020, wawasan 2020. Untuk aku buat comeback dalam channel aku yang dah tepu lama gila, sebab aku maintain dekat 39,000 subscriber. Aku harap lepas aku comeback ni aku akan dapat naik ke 40k subscriber, another level of my life. So tanpa buang masa lagi, hari ni seperti yang korang baca dalam title kat atas ni, aku cerita pasal aku akan buat unboxing. Okay, aku akan buka kotak. Aku akan buka kotak lah. Okay, aku akan buka kotak mengenai Keychron K2. Okay, kalau korang nak tahu, aku adalah salah satu supporter Kickstarter lah. So banyak barang-barang Kickstarter yang aku beli. Contohnya kalau korang tahu apa nama jam tu, aku lupa ada satu jam yang Kickstarter popular dulu, tapi sekarang dia dah close down dia punya company. Lepas tu aku support Movement. Kalau korang tahu Movement, Lens Movement, sekarang aku tak tahu macam mana diorang nak move diorang punya strategi, sebab sekarang setiap smartphone dah ada lens, wide lens, sebab diorang terkenal dengan wide lens diorang. Lepas tu sekarang aku support ni Keychron. Keychron adalah salah satu company Kickstarter. Okay, aku beli keyboard Keychron K2 ni sebab aku nak mechanical keyboard, sebab aku banyak typing sekarang. So mechanical keyboard ada macam-macam jenis. So aku pilih yang sesuai untuk office work dan untuk sesuai untuk gaming sikit. Ni adalah mechanical keyboard aku kedua. Before ni aku beli Razer Ultimate yang full 100% keyboard lah. Okay, tanpa buang masa lagi, jom kita unboxing Keychron K2 ni. Okay, ni daripada Hong Kong lah. Aku rasa dia tak tulis dari mana, tapi aku tahu company daripada Hong Kong. So jom kita unboxing. Wow, nice packaging. Dia ada buat bubble wrap ni. Ini apa panggil pack lah. Kalau salah satu benda yang aku suka kalau seller buat balut kita punya kotak dengan bubble wrap. Okay, so ni box dia warna hitam. Ada tulis Keychron K2 sebab dia black juga. Keychron K2, lepas tu ada design keyboardnya. Okay, jom kita buka. Belakang bawah ni A3, maksudnya aku tak tahu apa. Version 3 kot. Okay, nanti aku cerita tahu sebab apa aku pilih dia. So dia ada solar tab sini. So kita just koyakkan dia. Kita buka dia. Macam Keychron K2. Okay, dalam kotak dia ada keyboard itself, Keychron K2. Dalam this one 75% ataupun sebab dia tak ada numpad, dia compact. Okay, oh nice, aku suka bunyi dia. Aku ambil brown swish. Kalau korang tahu ni brown swish. Lepas tu ini yang paling murah, sebab dia bukan aluminium, dia plastik. Dia ada 3 type. Satu plastik, satu aluminium, satu lagi RGB. Okay, yang ni aku ambil paling murah, plastik dan white backlight. Okay, dalam kotak ni juga dia bagi satu sama type C dan type A. Oh, dia bagi satu type C and type A connection, kabel. Lepas tu manual macam biasa. Ada combination of key, macam mana cara nak guna. Bagi manual. Lepas tu dia bagi ni key puller, keyboard puller lah ni. So kalau korang, sebab salah satu bagusnya, kalau siapa tak tahu mechanical keyboard, kita boleh pull keyboard punya keycap ni. So kita boleh pull keycap ni, dan dia bagi extra keycap untuk Windows. Okay.
sebelum aku pergi jauh, aku nak bagi tahu sebab apa aku pilih Keychron K2 ni. Aku beli dia sebab dia support Mac OS. So dia automatic kat sini ada control, option, command. This one pun sama. So Windows punya oh bukan ni, command punya tu, command punya symbol. So dia ada kat sini, kau tengok kalau korang perhatikan kat ada bahagian F1, F3 semua ni memang Mac punya symbol semua. So memang nice lah, dia mana support Mac. So dia adalah wireless keyboard. Lepas tu kat sini ada toggle switch, satu USB Type-C port. Lepas tu ada dua toggle switch kat sini, which is satu untuk tukar Mac OS ataupun Windows ataupun Android ataupun iOS. Satu lagi untuk switch between apa ni, kabel ataupun Bluetooth. So bila aku buka, tengok, nice. Korang boleh tengok, nampak tak warna colour dia? Tekan balik lah. Okay. Nampak tak? Aku rasa korang tak nampak kot sebab dia aku kena. Okay, jadi kat sini dah nampak dah. Okay, so inilah apa yang ada dalam kotak Keychron K2 ni. Kotak dia okay, nice, aku suka. Dia tebal. Lepas tu macam aku cakap tadi, kalau korang pakai Windows, korang just tukar balik Windows punya kat sini. Sebab sekarang ni dia by default dia akan pakai Mac punya setting. So korang just tukar balik kepada Windows punya setting. Lepas tu key puller ni, keycap puller. So korang boleh cabut lah. Kalau korang nak cabut, just tarik je tu. So cabut tu memang senang lah. Kalau korang pakai mechanical, siapa dah pakai mechanical keyboard, korang tahu lah macam mana. Memang senang, just tarik pakai dia punya puller ni. So tak ada apa lagi aku nak cakap. So barang-barang ni aku akan buat review nanti sebab aku tak try guna lagi. Aku nak connect kat aku punya MacBook ni macam ni semua nanti. So lepas aku dah connect, aku dah pakai dalam seminggu, aku akan try buat review lah. Yang paling penting aku harap, okay, aku ada beli satu lagi barang. Sekejap. Okay, kalau korang nak tahu, ni dia punya height ni, ketinggian dia daripada tabletop sangat tinggi tau. Dia dalam berapa cm ni, aku rasa dalam 4 cm ke 5 cm. So bila korang nak type nanti, korang akan salah selengur. So sebab tu korang kena ada ini, apa panggil dia, pump ni punya sokongan lah, pump support kan? Aku lupa nama dia. So bila korang type, dia macam ni. So dia ada support kat bawah lengan ni. So memang perlu. Keychron ada jual, tapi masa aku beli tu dia punya stok dah habis. So bila stok dah habis, aku terpaksa cari kat tempat lain. So bila aku tanya dekat diorang punya group, diorang ada group sendiri untuk Keychron punya owner ataupun user. Diorang cakap ada someone yang reply kat aku, cakap boleh cari kat Lazada. So aku try cari kat Lazada, ada sama sebiji. Cuma Keychron punya finishing macam lagi cantik kot, sebab dia ada pad kat sini untuk kurangkan ada pad kat sini untuk kurangkan bergerak lah, sebab ni kan licin kan kalau duduk atas meja. So itu saja untuk kali ni. Aku harap korang terus support video aku. Ni video-video tech aku lah. So aku tetap akan buat video motor, jangan risau. Sebab besok aku akan meeting dengan Hanif Todd, macam mana aku nak continue aku punya AS5. Sebab barang semua dah ada, cuma aku tak start je. By right aku plan nak start bulan 12 itu, cuma aku terlalu busy. So sekarang dah bulan 1, almost bulan 2 dah pun. Sebab sekarang dah mid of January. So maafkan tak boleh dibuat apa lah, sebab aku memang busy sekarang ni. Aku banyak projek. Kalau korang tahu, aku ada buat freelance dalam buat programming lah. Aku ada buat sistem, web sistem. So aku buat freelance. So siapa-siapa yang ada company yang nak buat sistem untuk company korang, tak kisahlah apa, kebanyakan aku buat untuk macam aku buat e-leave lah, e-claim. Aku buat apps juga. So kalau korang promote company aku. So kalau korang rasa korang nak satu sistem untuk mudahkan company korang, kalau korang ada company lah, untuk memudahkan company korang berubah daripada bertukar lah, move on lah, 2020 ni tak ada orang pakai Excel lagi untuk submit application. So korang boleh contact aku, kita boleh bincang harga semua. Jangan risau, harga aku harga biasa, murah-murah je. Yang penting korang puas hati.
Lepas tu aku buat programming lah, sebab itu programming bukanlah kerja hakiki aku. Aku kat company kerja 9 to 5 aku bukanlah programming, aku buat benda lain. So ramai anggap aku adalah programmer dekat company. No, aku tak buat programming dekat company aku. Company aku kerja kerja hakiki 9 to 5 lah, kerja 9 to 5 aku. So yang programming ni adalah side income aku. So aku terpaksa buat side income sebab sekarang susah lah hidup, harga mahal, semua mahal. So kita terpaksa buat second job lah, second job side income. So sambil buat YouTube ni dapat income juga. So korang jangan skip iklan lah. Macam orang-orang selalu cakap, jangan skip iklan, jangan pakai ad blocker, terus support, terus tengok video-video kita orang. Walaupun Google sekarang dah macam strict sikit dalam pembuatan video, banyak yang yellow. Kalau korang tahu, kebanyakan YouTuber kita cakap aku punya video kuning, maksudnya diorang dapat simbol kuning tu bila diorang buat monetize. Bila diorang monetize diorang punya video, diorang akan dapat, kalau ada dua warna, satu merah, satu kuning, satu hijau kot, aku lupa. So bila hijau, so mean every iklan yang keluar kat video diorang akan dapat income. So kalau kuning dia macam ada strict sikit, so macam ada tapisan, dan tak semua iklan tu akan dapat kat diorang, dia akan dapat kat third party, aku tak tahu siapa. So korang terus support YouTuber Malaysia. Kebanyakan YouTuber, terlalu banyak YouTuber Malaysia sekarang. Ada yang buat vlog, ada yang buat cara makan, ada yang buat prank, ada yang buat motovlog macam biasalah. Lepas tu ada yang buat macam-macam, ada buat DIY. So teruskan support mereka, sebab mereka cuba untuk mencari duit. So macam aku juga lah, aku try cari duit daripada YouTube. Sebab income YouTube ni bagi macam orang macam aku ni tak banyak pun. Kalau ada yang ramai subscriber berpuluh ribu, beratus ribu dan bermilion-milion ribu tu memang banyak lah. Diorang memang boleh buat satu company daripada YouTube, macam orang-orang luar Malaysia. Cuma one day kita harap YouTuber Malaysia terus berkembang maju. Aku harap pun begitu. Jangan lupa dah banyak sangat aku membebel pasal benda lain tu. Kalau korang nak beli ni, aku lupa bagi tahu harga dia. Masa aku beli, harga rasmi dia $75 pasal. So aku dapat 15% sebab tadi aku dapat voucher code 15% masa New Year tu. So dalam 69, lepas tu kena tambah ke 65. So kena tambah $13 untuk shipping. So dalam 75 lah aku bayar ni. Total ni dalam 330 untuk sebiji keyboard macam ni. Agak murah untuk mechanical keyboard kalau korang nak tahu. Sebab kalau korang boleh compare mechanical keyboard kat luar, Dark ke Razer ke macam-macam lah, mechanical keyboard kat luar harga semua almost 300 above. Ada yang 500 macam Razer, 500, 600. So depend on you lah, pilih mana. Macam aku pilih yang sesuai dengan aku. Yang paling penting support macOS, sebab aku punya environment semua macOS, aku tak tahu Windows. So ok lah, sampai di sini saja dalam video kali ini. Jangan lupa nantikan next video aku akan cerita pasal aku akan cerita pasal barang motor pula. Sebab aku baru dapat receive satu parcel daripada company motor. So kita jumpa dalam next video. Jangan lupa, ramai tanya bila nak ride. Aku tak ride dah, sebab motor aku dekat Dino District. Aku boleh parking situ sementara waktu sampai one day aku akan ambil balik, dan aku akan start buat motor vlog balik. So jumpa lagi dalam next video. Jangan lupa subscribe, komen, like dan subscribe channel aku bagi yang belum subscribe. Lepas tu klik loceng. Aku tak pernah cakap klik loceng selama ni. So korang klik loceng sebab korang akan dapat notification bila aku post video. So jumpa lagi dalam video. Bye bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Selamat malam.